Kalau dulu ATM ni hanya mampu untuk kalau ada rentas sempadan di laluan tikus misalnya, kita hanya boleh tidak boleh menangkap, menahan mereka sementara polis datang untuk membawa mereka ke balai polis atau ke mana-mana sekalipun. Tetapi sekarang dengan ordinan darurat yang baru ni, yang selepas emergency diisytiharkan ataupun darurat diisytiharkan, kuasa tentera adalah sama dengan kuasa yang ada pada pihak polis, iaitu boleh menangkap. Kalau kita ada lock up, boleh pun dibawa ke lock up kita untuk ditahan. Jadi sama dengan di bawah kanun acara jenayah, yang diberikan kuasa kepada polis, diberi juga kuasa kepada kita. Jadi sebenarnya darurat ni banyak memberikan faedah kepada kerajaan, mempermudahkan pihak kerajaan untuk menguruskan COVID ni lebih baik daripada dulu. Sebagai contoh, saya boleh tambah lagi. Sebagai contoh, kalau dulu hospital swasta, mereka boleh reject pesakit COVID. Mereka boleh reject, boleh tolak. Katakan lab mereka nak digunakan, mereka boleh tolak. Dan Kementerian Kesihatan tidak ada kuasa dari segi mengarahkan mereka untuk mengambil pesakit-pesakit COVID sebagai contoh. Di bawah ordinan darurat, kerajaan bawah Kementerian Kesihatan boleh mengarahkan hospital swasta untuk mengambil pesakit COVID. Malah lab mereka pun juga boleh digunakan. Ini beza dia. Jadi kalau begitu juga untuk menjadikan tempat mereka sebagai kuarantin misalnya, mana-mana bangunan hotel yang nak digunakan sebagai kuarantin, di mana-mana bangunan pun boleh digunakan untuk kuarantin. Di hospital untuk kuarantin, katil dah tak cukup, kita nak dia digunakan sebagai pusat kuarantin di hospital dia. Di bawah ordinan darurat boleh diarahkan. Kalau mereka berdegil misalnya, tidak mahu, tak bersetuju dengan permohonan ataupun arahan daripada Kementerian Kesihatan, mereka boleh didenda pun dan boleh dipenjara sekalipun. Jadi ini perkara-perkara yang dulu tidak boleh dilakukan, sekarang boleh dilakukan. Kalau dulu kita bimbang tak cukup katil, sekarang ni hospital swasta dan sebagainya boleh diarahkan untuk digunakan sebagai tempat kuarantin pesakit-pesakit yang positif tahap 1 dan 2 ini, yang tidak bergejala sebagainya, boleh duduk situ, boleh diarahkan. Begitu juga sekarang ni, katakan ke Kementerian Sumber Manusia, kita ada masalah, mungkin ada majikan yang berdegil, tak mahu hantar pekerja mereka untuk membuat swab test. Sekarang kita boleh buat ordinan, masukkan dalam ordinan, di bawah ordinan darurat ni, untuk mengarahkan majikan untuk menghantar pekerja. Kalau berdegil, kita boleh menetapkan berapa hukuman, penalti yang boleh kita kenakan. Jadi banyak perkara-perkara yang kita boleh buat untuk membantu kerajaan dari segi mengatasi masalah COVID-19 yang sedang meningkat ini. Sebab itu perlunya darurat lebih baik berbanding dengan keadaan biasa. Sebab ramai orang mengatakan, dulu pun you dah buat, di bawah MCO pun dah ada. Tetapi banyak perkara-perkara bawah MCO sekalipun, bawah PKP sekalipun dulu, yang kita tak boleh mengarahkan. Dia juga mengeluarkan arahan. Begitu juga dengan tentera tadi, menangkap parti, hanya kita simpan untuk menunggu polis datang. Sekarang ni kita boleh ambil tindakan terus, tangkap, lock up dan sebagainya. Jadi lebih mudah kerajaan menguruskan COVID, kerana ordinan darurat ini boleh membolehkan kita membuat peraturan-peraturan baru yang berkuat kuasa selama darurat ini dilaksanakan. Okey, tadi macam Datuk Seri kata tadi, boleh mengarahkan syarikat hospital swasta untuk mengambil pesakit COVID-19 ni. Adakah kerajaan memang sekarang ni bercadang untuk berbuat demikian? Kita bersetuju dengan pihak Kementerian Kesihatan. Kalau boleh, kita tidaklah mahu memaksa lagi. Peringkat awal ni kita minta mereka berbincang dengan pihak hospital swasta, memberikan cadangan kerajaan. Kalau mereka tidak bersetuju, refuse misalnya, kita boleh gunakan undang-undang tersebut. Malah seperti saya kata tadi, boleh mendenda
hospital yang berkaitan, kalau tak silap saya, sehingga 5 juta. Dan boleh dipenjara kalau mereka tidak bersetuju. Datuk Sri, macam Datuk Sri mention tadi, kos hospital swasta tadi yang kita boleh, kerajaan boleh arahkan untuk ambil pasien COVID yang berisiko 1 dan 2 tu. Jadi kos tu siapa yang perlu tanggung? Kos dari segi apa? Kos rawatan untuk yang diarahkan tadi tu. Pasien tadi. Kita tengok, kalau pasien yang melibatkan warga asing sebenarnya, majikan yang akan menanggung. Okey. Tapi walaupun ordinan ini kerana kita baru lagi mengisahkan darurat, ordinan yang baru ni perlu diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong dulu. Buat dulu mesti setuju dulu. Perkenan dulu, dah sign, baru kita boleh enforce. Sebab di dalam darurat ni setiap perkara yang nak diluluskan, terutama yang melibatkan peraturan dan perundangan di bawah ordinan darurat, ianya mesti diperkenan oleh Kebawah Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Once Yang di-Pertuan Agong sign, ianya akan menjadi peraturan dan ordinan sewaktu darurat ini dilaksanakan. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.